ni? Dah, okey, pernah. Okey, okey, good. Tak dapat buka dari semalam lagi. Tak dapat buka apa tu? Tak dapat buka workbook ke? Tak dapat buka Keynote? Oh, tak boleh buka Keynote. Okey. Dan boleh uh, update kot. Dia tengah update ke? Okey, hai Hana Syafiqah daripada Lahad Datu. Wah, teacher dengan Dr. Zakia kena pergi Sabah ni. Tak pernah sampai Sabah. Okey, 44, 150 kita mulakan insyaAllah ya. Oh, Yong Wei Liang. Daripada Gua Musang, Kelantan. Banjir tak sana? Hujan tak? Sementara tunggu. Kita share-share dulu. Harapnya tak hujan Melaka beberapa minggu yang lepas hujan yang lebat. Okey, kita tunggu lagi. Sekarang boleh mulakan tak? Cikgu Zakia, saya ada sharekan dekat di chat untuk adik-adik yang belum dapat download tu ataupun tak pasti cara untuk download workbook, saya ada sharekan tutorial how to download. Okay, boleh tengok ada link dekat situ. Ya, boleh rujuk kepada yang Dr. Zakia sharekan tu. Okay. Alright. Doktor, boleh kita mulakan? Boleh. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang pada semua anak-anak dalam grup di bawah program Cerdik Petronas. Okay, program kita adalah program sokongan digital hero. Ini adalah sesi yang pertama, di mana anak-anak akan dikongsikan cara menggunakan native app yang ada dalam iPad secara maksimumnya supaya dapat membantu untuk menghasilkan tugasan, untuk menghasilkan bahan, mencipta muzik, edit menggunakan edit video, mungkin ramai yang berminat nak jadi YouTubers misalnya, macam mana kita nak edit gunakan apps yang ada dalam iPad, termasuklah kita mendokumentasi laporan menggunakan apps Pages dan Numbers. So kalau tengok jadual yang cikgu kongsikan, so terlebih dahulu, teacher lupa lah, saya cikgu Nur Zakia binti Buang daripada MRSM Tun Gafar Baba. Bersama-sama saya pada hari ini, penceramah kita yang sangat expert iaitu Dr. Zakia daripada Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Tapi sebelum tu teacher nak share dulu apa yang kita akan sentuh. Kita akan ada 4 sesi bermula pada hari ini iaitu pada 8 November hari ini. Kita akan belajar tentang kreatif, ilustratif, interaktif dan juga membuat animasi dengan menggunakan apps Keynote. Pada esok hari kita akan mencipta rentak muzik menggunakan GarageBand. Oh, tak jelas ke? Di bahagian saya okey, jelas. Okey je. Sebab Nurin kata tak jelas. Okey, Nurin mungkin boleh tingkatkan lagi level untuk audio. Okey. 17 hari bulan di depan kita akan belajar tentang pengarah muda menggunakan iMovie dan Clips. Dan 18 hari bulan sesi yang keempat menggunakan
pages dan numbers untuk melaporkan laporan, mendokumentasikan laporan. Sebut pun sasu-sasu. Okey, jadi kita ada 2 zon So kita, you all semua, pelajar-pelajar dan anak pelajar semua dalam zon 2. So ini adalah penceramah-penceramah. Teacher tak buka lagi kamera. So hari ini kita bermula dengan Dr. Zakiah, okay, and then Dr. Hawati dan saya sendiri, Cikgu Zakiah, Nur Zakiah juga. Tapi saya ada cahaya. Dr. Zakiah tak ada cahaya. Okay, dan juga Dr. Jefriza. Okay, alright. Okay, so untuk hari ini, saya perkenalkan sedikitlah tentang Dr. Zakiah Abdul Halim. Okay, beliau merupakan pensyarah kanan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okay, merupakan salah seorang daripada Apple Professional Learning Provider, okay, dalam tim kami. Okay, dan untuk pengajian beliau, okay, beliau adalah mahir okay, dalam bidang non-destructive testing, iaitu daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Siapa yang minat nanti kita boleh PM Dr. Zakiah apa yang Dr. Zakiah buat sebenarnya. Okey, ini sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Okey, sebelum teacher serahkan baton kepada Dr. Zakiah, okey, cikgu nak remind beberapa perkara. Okey, yang pertama adalah tentang adab dan tata cara semasa kita berfikir. Okey, untuk makluman semua, sesi di dalam talian ni akan dirakam dan akan dikongsi. So sekiranya anak-anak pelajar rasa terlalu cepat, okey, perlu ulangan, don't worry. Mana yang kita boleh bantu sekarang kita akan bantu. Tapi yang mana tak boleh bantu, boleh rujuk rakaman ni kemudian. Okey. Yang kedua, okey, pastikan mikrofon. Ni insya-Allah lah semua dah patuhi tahniah pada semua. Okey, pastikan mikrofon dalam mood yang senyap. Okey, mute sepanjang sesi. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh ajukan di dalam chat box di mana Cikgu Zakiah akan direct tanya pada Dr. Zakiah untuk jawab soalan yang diutarakan. So tak perlulah untuk unmute ya. Okey. Semasa sesi berlangsung, ni samalah tadi. Anak-anak pelajar boleh mengajukan soalan di ruangan chat box. InsyaAllah teacher akan entertain. Okey, sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi berakhir. So kita punya dijangka habis 4.30. Sebelum sesi berakhir kita akan buka untuk sesi soal jawab. Kalau tak puas hati dalam chat, nak dengar sendiri suara Dr. Zakiah, okey, boleh ajukan tapi di akhir perkongsian. Okey, dan jangan gunakan perkongsian skrin semasa pembentang sedang membuat persembahan. Dan yang terakhir, okey, pautan kehadiran akan dikongsikan pada sesi akhir bengkel kita. So pastikan anak-anak semua isi kehadiran ni sebab kita perlu rekod di dalam program kita ni. Okey. So tanpa membuang masa, okey, cikgu dengan segala hormatnya mempersilakan sesi perkongsian kita pada hari ini dengan kepada dan serahkan kepada Dr. Zakiah untuk meneruskan. Silakan Doktor. Terima kasih Cikgu Zakiah. Okay, saya share saya punya skrin sebentar. Okay, dah boleh nampak skrin saya? Okay semua? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua adik-adik Digital Heroes yang bersama kita pada petang ini. Okay, seperti yang Cikgu Zakiah kenalkan tadi, saya Dr. Zakiah. Tapi kita tadi ada known saya, kita buatlah Zakiah A, Zakiah B ya. Zakiah. Okay, so boleh panggil Cikgu Zakiah. Cikgu Zakiah A supaya tak confuse kan, sebab kita ada Zakiah Kuasa 2 hari ini. So insyaAllah kita akan apa yang kita akan tunjukkan petang ini adalah macam mana kita nak jadi kreatif, ilustratif, kita nak jadikan presentation kita interaktif dan boleh buat animasi dengan aplikasi Keynote. So saya percaya sejak semalam kita dah adik-adik semua dah diingatkan untuk download workbook dan juga push
Webex dengan apps Keynote kan. Okay, so kalau yang mungkin yang baru join Telegram, saya tengok ni selepas 2.5 tadi masih ramai yang masih baru join juga Telegram dan tak tahu apa apps yang kita nak belajar hari ni. Okay, apps tu kalau di iPad adik-adik adalah gambar ni, gambar biru, ada macam presentation, ada slide tu warna biru, putih. Okay, so ini apps ni dinamakan Keynote. Okay, so untuk adik-adik yang belum download lagi workbook, saya akan sharekan tadi YouTube macam mana cara untuk download file Keynote tadi. So saya playkan sebentar. Jadi link YouTube ni pun dah di-sharekan di dalam Telegram. Jadi adik-adik kalau misalnya nampak terlalu laju boleh repeat balik untuk tengok tutorial macam mana kita nak download workbook tersebut. Okay, so untuk yang kedua, kita akan gunakan sebab adik-adik sekarang ni sedang gunakan Webex. Okay, aplikasi untuk online dan kita nak adik-adik nak buat hands on. Okay, sebab kalau kita dengar je, tak best kan? Nak kena cuba. So cikgu nak adik-adik cuba macam mana nak gunakan apps Keynote ni. Sebab nanti kita akan tasyik, kita nak buat animation, kita nak buat lukisan. So bila hands on nanti lagi menarik dan lagi seronok lah. Jadi caranya adalah kita boleh gunakan split screen. Okay, cikgu playkan. Okay, alright. So dia ada dua YouTube dekat situ. Okay, satu macam ni kita nak download workbook, satu lagi macam ni kita nak buat split screen. So kalau contoh dia saya buat demo sedikit. So ada nampak kat bawah ni, okay, adik-adik boleh nampak bawah ni ada satu line putih. Kita just tarik ke atas. Okay, dan apps Keynote yang kita nak adalah berada di sini. So kita boleh tarik. Okay, so drag and drop. Okay, so maksudnya di bahagian sini, okay, di sebelah kiri ni adalah Webex. Okay, manakala di sebelah kanan adalah daripada Keynote. Okay, so kalau kita nak tutup, kita just tarik ke tepi sahajalah. Okay,
So hari ni saya nak bagi contoh apa yang kita nak buat. Okay, daripada kalau adik-adik tengok dalam workbook adik-adik tu dah ada dah. Okay, sampel ni. Macam mana adik-adik? Excited tak nak belajar macam mana nak animate kan presentation? Bayangkan cikgu-cikgu suruh adik-adik bagi presentation mengenai pollinating agent. Ni topik dalam form 1 kan, Cikgu Zakia, Cikgu Biology. Okay, so dia dalam topik sains, pollinating agent. Jadi bayangkan kita buat presentation macam ni, mesti cikgu impress kan? Okay, alright. So kita tunjuk, saya nak tunjuk share lagi. Itu adalah yang kita akan buat nanti. Okay, selain daripada itu saya nak tunjukkan beberapa lagi contoh hasil pelajar, hasil kerja pelajar. Okay, ini adalah contoh daripada hasil pelajar dari Kolej Tunku Kursiah. One machine will cost about 10,000 ringgit, which is a problem because most of the country that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. So one machine will cost about 10,000 ringgit, which is a problem because most of the country that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. So how we can help them to afford this machine? We can sell the machine to others. Stop lah Dr. Zakia. Okay, sebentar ya, dia macam terstop. Saya share semula. Suara okey kan? Dari segi Boleh dengar, dia macam lagging sikit. okay. So di sini dia punya audio sekejap ya. Okay, saya cuba yang ni. The penguin looked sad, and the boy thought it must be lost. Okay. So, Macam tak keluar je kat sini, audio je keluar. Audio je. Mm-mm. Okay, sebentar. Dia dekat sini macam dia hang ya. Dia hang. Share semula. Okay, so saya terkeluar daripada ni, so saya kena join semula sebentar. Batin ambil oh ramai. Wah, Berjaya satu. Oh, kuing. mana? Masuk untuk mute kan ya? Mute kan? Okay. Sebab kalau dekat skrin ni nampak macam ada share lagi. So macam ni, okey ke sekarang? Okey ya? Boleh teruskan. Okey.
Alright. Adik Muhammad Firdaus, tolong mute-kan mikrofon. Okay, terima kasih. Okay, so saya akan playkan pula. The penguin looked sad, and the boy thought it must be lost. So, the boy decided to help the penguin find its way home. He checked in the lost and found office, but no one. Oleh kerana pemanasan yang tinggi terjadi di lapisan teras bumi, batuan cecair atau dikenali sebagai magma bergerak naik ke permukaan mantel bumi. Oleh itu, lapisan plat kerak bumi ini seolah-olah terapung di atas lapisan cecair magma pada mantel. Okay, so itu hanya sedikit sajalah, sikit-sikit saya cut untuk tunjukkan macam mana apa yang kita boleh buat dengan keynote contoh-contoh Plaza hasilkan. Okay, jadi agenda kita hari ini adalah, okay, kita dah tengok tadi Busy as a Bee punya snippet video clips. Okay, so kita akan pertama akan belajar tentang macam mana masukkan bentuk, sebab daripada video tu tadi kita ada shape, dan lepas tu kita ada lukisan digital, okay, dan ada animasi, okay, macam mana nak gerakkan bee tu tadi kan, okay, dan lepas tu macam mana dia ada satu transition yang dinamakan magic move, dan juga macam mana nak gerakkan lebah tu punya kepak tu tadi. Okay, so yang tu adalah GIF. Okay, so untuk slide saya tadi, yang sampel saya tadi sebenarnya saya hasilkan menggunakan 3 slide sahaja. Okay, so ini slide pertama. Okay, dia punya muka depan Busy as a Bee. Okay, dan yang kedua, lebah tu dia bergerak ada daripada besar, saiz lebah yang besar dia jadi kecil. So itu pergerakan tu dinamakan magic move. Okay, dan seterusnya nampak lebah bergerak daripada satu pokok ke pokok yang lain. So itu adalah slide yang ketiga. Alright. So, saya percaya dalam buku adik-adik dah ada sampel untuk slide tersebut. Okay, jadi kita akan mulakan dengan shape. Okay, so dengan shape, okay, so shape ni adalah bentuk, okay, ataupun bentuk yang kita boleh masukkan. So dalam contoh cikgu tadi, teks adalah di bawah shape. Okay, dan kita ada juga gambar pokok, gambar beehive ni, ada gambar flowers, ada gambar plant, ada rumput dan ada banyak lagi. So macam mana kita nak tambah, okay, macam mana kita nak tambah di dalam keynote. Okay, sebelum kita buat apa-apa, okay, mari saya tunjukkan macam mana nak buka. Okay, saya tutup dulu keynote, macam mana nak buka keynote tu. Okay, so dekat iPad adik-adik, so ini adalah, okay, apps keynote. Alright, so kalau misalnya tak jumpa ataupun tak jumpa lagi, cara yang mudah adalah adik guna jari adik dan tarik ke bawah, slide ke bawah. Okay, so slide ke bawah dan lepas tu type keynote. Okay, so kita akan jumpa. Okay, so kita akan buka file keynote. Ini macam mana kita nak bermula dengan file keynote yang baru. Okay, jadi adik-adik boleh tambah file. Okay, pilih plus button dekat sini. Okay, ada hujung kanan, atas kanan ni. Okay, ada tambah plus. Okay, dan adik-adik akan jumpa create a presentation. Jadi choose a theme. Okay, so choose a theme dan boleh pilih, ada banyak template dekat sini. Okay, so boleh pilih editorial ke, portfolio ke, craft atau t-shirt. Ini adalah template presentation yang dah disediakan oleh Apple punya designer. Tapi untuk kita berkreativiti, okay, cikgu cadangkan kita gunakan basic sahaja. Okay, basic ni maksudnya kita akan start daripada blank screen. Okay, so
ini adalah presentation slide yang pertama. So macam mana nak mulakan? Kita boleh, okay, kita nak delete dulu kan? Kita nak delete dulu yang kotak-kotak ni. So kita boleh adik tab je atas ni, lepas tu tarik. Okay. Okay, dan delete. So kita akan start dengan kosong, slide kosong. Okay, so dekat sini lah kita boleh tambah shape, kita boleh tambah lukisan dan seterusnya. Okay, boleh? Alright, boleh. Okay, so once kita dah, okay sebentar. Okay, once kita dah tambah keynote, okay, so kita dah ni kita nak mulakan. Alright, so tadi adalah shape kan, kita nak mula dengan shape. So adik-adik nampak tak ada dekat sini ada bentuk segitiga ni, yang ni adalah untuk play. Bila kita ada animation, kita akan play. Tapi sebelum kita ada animation atau nak play tu, kita kenalah masukkan sesuatu dalam tu kan. Okay, so macam mana nak masukkan media di dalam keynote ni adalah kita ada plus button di sini. Okay, so plus button ni, yang ini adalah media, kita boleh masukkan gambar, boleh ambil gambar juga, menggunakan kamera ataupun record audio. Okay, dan banyaklah yang saya akan tunjukkan selepas ni satu persatu. Okay, so untuk masukkan shape, kita ada dekat sini ada segi 4 dengan bulat ni. Okay, ini adalah tanda untuk shape. Okay, so shape ni ada basic, ada geometry, ada object, animal, nature, food. So adik-adik boleh explore lah. Okay, so kita boleh tengok apa yang ada dekat sini. Okay, so boleh tengok satu persatu, okay, selepas ni. Okay, so kalau misalnya adik-adik nak mudah, okay, kita boleh gunakan dekat sini ada search button. Okay, so saya nak, tadi ada gambar pokok. Okay, so kita cari gambar plant. Okay, so bila ada plant dekat sini, saya type plant, ada banyak jenis pokok. Okay, so kalau nampak saya ada dekat sini ada plant. Alright, ni pun ada plant. Okay, so adik-adik boleh pilih lah yang sesuai dengan adik-adik. So saya pilih pokok ni. Okay. Alright, so kita boleh besar dan kecilkan size. Okay, shape tersebut dan kita boleh gerakkan. Okay, so adik-adik guna sahaja jari. Okay, dekat yang hujung ada warna biru tu. Okay, ada nama hujung ni warna biru kan? Okay, besar dan kecilkan. Okay, so dia boleh size dan kita boleh tap sahaja dan gerakkan untuk lokasi dia di mana-mana. Okay, katalah saya nak letak di sini. Okay, right? So seterusnya, kita boleh tukar warna dia sebab tak cantik kan pokok warna hitam. Okay, jadi macam mana kita nak tukar warna? Kita pergi di, ada nampak brush dekat sini. Ada nampak gambar brush kan? Okay, adik tap brush tersebut. Okay, pastikan objek tersebut ataupun gambar plant tersebut ada tepi-tepi tu ada warna biru. Okay, ada titik-titik biru. Maksudnya itu adalah shape yang aktif yang kita pilih untuk tukar warna. Sebab bayangkan mungkin adik dah tambah banyak-banyak shape, lepas tu tak tahu mana satu nak pilih kan. Okay, jadi kita akan pilih, kita akan gunakan. Okay, kita pastikan objek yang kita nak pilih tu ada tanda biru. Okay, so kita nak tukar dia ni warna, kita pilih style. Okay, so kita pilih style dan pilih fill. Okay, so dekat sini ada preset color daripada antara putih ke grey lah, color yang common. Okay, ataupun ada banyak pilihan warna lagi. Okay, apa-apalah warna yang sesuai. Okay, kalau pokok ni kita nak warna, okay, katalah hijau macam ni. Okay, ataupun sebenarnya kita boleh tukar. Okay, untuk yang kreatif, campur-campur warna kan. Okay, so kita boleh tukar dia punya color. Nak lagi gelap, nak lagi cerah. Okay, so kita boleh mainkan dekat sini, the wheel color ni. Alright.
Okay, so adik-adik boleh cuba untuk tukarkan warna untuk plant tersebut. Okay, so next kita nak tambah tadi ada dekat slide cikgu ada gambar bunga kan. Okay, jadi kita tambah pergi lagi. Kita pergi dekat, okay, kita pergi balik dekat plus button, lepas tu cari shape. Okay, cari pula flowers. Okay, so dekat sini contoh cikgu gunakan macam bunga raya ni. Okay, alright. Okay, so kita pun boleh tukar warna pula. Kita tap, okay. So pastikan dia warna biru ya. Kita tap, pergi kepada format dan tukar warna. Okay, common warna dia dekat sini lah. Warna yang maksudnya saya baru guna. Okay, so saya boleh pilih warna merah. Okay, alright. So senang kan? So kita dah dapat pokok bunga kita. Okay, so kita boleh gerakkan ke mana-mana. So, okay. Ni ikut kita punya pokok bunga raya. Okay. Alright. Okay, boleh ya? Okay, so apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kita nak, contohnya sekarang ni pokok ni kita boleh gerak ke kiri, ke atas, ke mana-mana. Tapi kita nak rotate sikit. So, macam mana nak rotate? Okay, so ada dua cara. So, cara yang pertama adalah satu jari kita tap pada objek. Satu jari lagi kita rotatekan dia. Alright. So, jari yang pertama kita tap pada shape. Jari yang kedua kita rotatekan dia. So, rotate lah. Adik-adik nak rotate bunga tu macam mana? Okay, so kita boleh rotate sikit. Contohnya cikgu nak rotate macam ni. Okay. So, cara yang kedua adalah kita tap pada kita punya bunga. Okay. So, kita tap kepada brush. Right. Dekat sini dia ada arrange. Okay. So, ada arrange. Okay, pilih rotate. Okay. So, rotate ni maksudnya kita boleh pilih angle dia. So, saya nak letak dia 15 saja. Okay. So, bila kita tukar, dia akan, ataupun kita nak tukar dia jadi kosong balik. Okay. So, kita akan nampak dia kembali kepada asal. Okay. So, ada dua cara untuk rotate. Alright. Okay. So, apa lagi? Kita nak tambah, contohnya shape yang ada tadi. Kita nak tambah beehive. Okay. Okay, sarang lebah tadi kan? Okay, so dekat sini ada sarang lebah. So, kita boleh susun. Contohnya cikgu nak susun dekat sini pula. Okay, so kita boleh tukar warna dia again. Okay, so tukar warna pergi apa tadi? Okay, pergi style. Okay, so warna ni pula. Okay, tadi kita tengok warna ada banyak pilihan dan lepas tu kita boleh tukar dia punya warna kan? Okay, satu lagi adalah gradient. Contohnya kita nak buat dua warna. Okay, so adik-adik perasan dekat sini, warna di bawah ni lebih gelap berbanding di atas. Kita nak jadikan dia gradient. Okay, so kita boleh tukar warna dekat sini. Start colour dia mungkin, okay, warna coklat sikit. And colour dia lebih gelap. Okay, alright. So, shape tu kita boleh tukar colour. Kita boleh tukar orientation. Right? Dan kita boleh tambah daripada segi gradient lah. Okay. So, kita tambah plant lagi satu. Pokok lagi satu. Okay. So, kita besarkan. Okay. So, pokok ni pun adik-adik boleh pergi kepada fill untuk tukar dia punya colour. Alright. Saya letak bawah dia warna coklat. Pokok dia warna hijau. Okay. Right. Okay. Tapi bila kita buat macam ni, perasan tak beehive tu tadi tertutup. Okay, sebab apa? Objek kita yang pokok ni lebih besar daripada beehive dekat belakang, sarang lebah yang kat belakang. Okay, apa yang kita boleh buat adalah, contohnya kita nak gerakkan ke sini. Okay, so kita pergi dekat kita punya
Brush ni tadi, brush ni adalah fungsi untuk kita formatting. Okay, so kita nak tukar dia atas atau bawah, kita pergi kepada arrange. Okay, so ini maksudnya dia ada banyak layer. Gambar-gambar ni, setiap gambar satu tu ada layer, jadi kita tolak ke belakang. Okay, so ini maksudnya kalau kita tolak sampai dengan kucuk ke belakang tu, itu adalah layer paling bawah. Okay, sebenarnya kalau kita nak letak sampai sini pun okey juga. Okay, sebab dia beehive tu, sarang lebah tu dah ke hadapan kan. Okay, tapi untuk mudahkan kita consider je lah kita hantar ke belakang terus. Okay, so kita boleh susun. Okay, alright. Okay, so kita dah ada banyak shape, so nanti adik-adik boleh explore sendiri. Okay, satu lagi adalah kalau kita perasan, dua objek ni adalah dua objek yang berbeza. So kalau kita nak gerakkan, nak arrangekan dia punya kedudukan, maksudnya dia akan terpisah kan. Okay, so untuk groupkan dia, okay, so adik-adik tap sahaja dekat screen, lepas tu tarik. Okay, so tarik, nanti dia akan select objek yang kita nak groupkan tu. So dan pilih group. Okay, so bila kita group, kita boleh besar dan kecilkan dua-dua objek tu serentak. Okay, alright. So kita boleh, okay, so macam ni. Dan yang ni tadi, kalau kita nak buat balik. Okay, alright. So itu adalah untuk shape. Okay, satu lagi adalah text. Text pun berada di bawah shape. Sebab biasa kan kita buat presentation mesti ada text. Okay, so kita search sebagai text. Okay, so kita tambah text. Alright, so kita tap dekat sini. Okay, so kita boleh cut, copy, paste ataupun untuk ni just tap sahaja sekali. Okay, dan letak. So yang ni saya letak B. Okay, satu tulisan sajalah, satu perkataan. Okay, macam mana kita nak edit, nak besarkan, nak tukar font, nak tukar size. Okay, so kita tap kepada teks tersebut. Okay, dan kita pergi kepada brush. Saya pilih, dia pun keluar automatic. Okay, so bila kita pilih brush, okay, dan kita pilih dekat sini ada text. Okay, pilih text. Right, dekat sini ada banyak pilihan font. Okay, so adik-adik boleh tengoklah. Okay, pilih apa tulisan yang sesuai dengan adik-adik. Lepas tu kita nak tukar dia punya font, kita boleh tambah. Okay, ataupun kita tap pada nombor 3 ni tadi. Lepas tu kita besarkan 50 contohnya. Okay, so dia akan jadi besar. Okay, dan kita boleh besarkan. Ataupun yang ni tak cukup besar. Saya nak besarkan lagi, nak jadikan dia 150. Okay, so dia akan jadi besar, kita adjust dia punya size. Okay, tapi size kelabu ni tak lawa sangat. Okay, saya nak tukar warna. Okay, dekat sini ada text color. Alright, ataupun boleh juga gunakan kuning, merah, hijau, biru. Okay, yang tu terpulang dan kepada adik-adik lah, kreativiti adik-adik. So dekat sini saya nak guna warna hitam sahaja. Okay, so sama dengan shape, orientation dia pun kita boleh tukar. Okay, so kita boleh gerakkan ke kiri, ke kanan, nak rotate dia lah. Okay, so untuk sampel ni saya letak tunjuk straight je lah. Okay, so untuk tambah teks lagi, ikut step yang sama. Kita pergi plus, okay, pergi kepada shape, okay, dan cari teks. Okay, alright. So far, macam mana? Okay, boleh follow untuk tambah shape di dalam Keynote. Cuba okey kot. Cuba nanti. Okay, alright. Okay, so adik-adik boleh recreate semula lah. Okay, boleh explore sendiri macam mana nak create slide tersebut. Okay, so itu kita boleh berkreativiti lah dengan kita punya presentation slide. Okay, so next adalah drawing. Okay, so saya rasa ramai yang excited nak tengok macam mana nak draw ni sebenarnya. Saya tak pandai draw.
Cikgu nak beritahu tak? Cikgu pun tak pandai draw. Tapi bila kita ada iPad ni, cikgu gembira sangat cikgu dapat belajar melukis. Okay, so ini adalah contoh dalam konten cikgu tadi adalah gambar drawing. So macam mana kita nak draw lebah yang comel ni, bunga yang lawa ni. Okay, so kita gunakan adik-adik semua ada pensel kan? Okay, so ada pensel jadi kita nak lukis semula B. Okay, so macam mana cikgu lukis adalah kenapa kita perlu lukis adalah because of gambar-gambar yang kita ada dalam Google tersebut. Okay, so semua tu adalah ada copyright. Okay, gambar orang lain. So jadi bila kita nak gunakan gambar dan kita buat dalam presentation kita, tak baguslah sebab copyright tu adalah hak milik orang lain. So kita gunakan orang lain punya gambar. Jadi kita kena respect dia punya copyright. So macam mana, tapi kita nak gunakan gambar tersebut. Jadi apa alternatifnya adalah kita redraw semula. Okay, so ini adalah image asal, okay, yang kita boleh look up dalam Safari. Okay, dan kita boleh lukis semula. Okay, so macam mana nak lukis ataupun nak dapatkan contoh image ni. Okay, jadi okay, so kita naikkan tadi dock. Okay, dekat sini saya tak ada Safari. Okay, so saya kena buka Safari dulu. Okay, so kita buka. Okay. Okay, so tadi kita dah buka Safari. Alright, so kita naikkan. Okay, dekat dock cikgu. Okay, ada Safari. Alright, so kita tarik dan buat split screen. Okay, so sekarang ni sebab adik-adik tengah buka Webex dan ada keynote. So dia agak sukar untuk kita nak buat split screen macam ni. So apa yang adik-adik boleh buat adalah nanti floatingkan X Webex. So kita akan tengok boleh buat split screen untuk keynote dan Safari di sebelah-sebelah. Okay, alright. So kita nak look up untuk B tadi. So kita nak cari gambar B. So kita carilah. Alright. So pergi dekat Google. Okay, cari dekat bahagian image. So ada banyak gambar B ni kat sini. Okay, gambar apa yang menarik. So cikgu letak hari tu gunakan clip art, gambar yang agak-agak macam kartun sedikit. Okay, so ada banyak pilihan. Adik-adik boleh pilih lah B mana. So cikgu pilih B yang mana ya. Aku dah tak jumpa pula. Mungkin yang ni. Ada lain sikit. Okay. So mungkin hari ni kita ambil gambar ni lah. Okay. So kita boleh tarik. Okay. So kita drag and drop. Okay. Nampak? Okay. So adik-adik boleh ikut tak? Okay. Masalah boleh? Okay. Boleh ya? Kalau misalnya tak ada pensel, ada yang tak dapat pensel lagi ya? Okay, so kalau yang tak ada pensel boleh gunakan jari. Okay, so kita boleh besarkan dan kecilkan. Okay, so kita dah dapat dan drag gambar yang kita nak ke dalam kita punya slide. So kita boleh tutup. Okay, kita boleh slide ke tepi. Alright, so contoh tadi image asal dan lukis semula. So katalah cikgu nak masukkan gambar ni. Okay, nak draw gambar ni. So cikgu boleh kecilkan supaya dia berada di sini. Okay. Okay, cikgu positionkan di sini. Okay, so bila kita nak draw, okay, kita pergi kepada format. Okay, dan kita reducekan opacity. Okay, so jangan sampai tak nampak. Okay, dalam 50, 60, at least kita boleh tracing. So bila kita lukis ni maksudnya kita gunakan teknik tracing. Okay, alright. So dia dah kurang opacity berbanding yang image asal.
Okay, jadi apa yang kita boleh buat seterusnya? Okay, kita tambah. Okay, sebab kita nak tambah drawing kan. Jadi kita tambah, tap pada tambah. Lepas tu pergi kepada drawing. Okay, so ini adalah drawing tools. Okay, ada banyak. Kat sini adalah pensel, okay, pen, pensel, okay, crayon. Ini adalah paint. Okay, yang ni pemadam. Okay, dan ni adalah tools lasso. Okay, untuk pensel ni adalah pen dengan pensel ni untuk kita lukis. Okay, crayon pun untuk kita lukis. Okay, pen ni untuk kita warnakan. Okay, so kita boleh tukar warna pensel atau pensel, pen atau pensel ni. Okay, kita tap dekat sini, ada warna, pilihan warna. Okay, ataupun nak jadikan dia biru ke, nak jadikan hijau, merah, tengok warna dia berubah kan. Okay, ataupun kita tap dekat, okay, dekat warna color palette ni. Okay, so ada banyak lagi pilihan color yang kita boleh pilih. Okay, ataupun spektrum. Okay, spektrum ni adik-adik pilih je nak color apa. Okay, so dia boleh hasilkan. Okay, so untuk mudah, saya nak pilih warna hitam lah untuk lukis dia punya gambar. Okay, so kita boleh juga besarkan sebab kadang-kadang skrin kita kecil kan. So untuk mudahkan, okay, adik-adik gunakan 2 jari. Lepas tu, okay, pinch in dengan pinch out supaya kita boleh fokus kepada kitanya lukisan. Okay, kita fokuskan. So kita dah besarkan. Okay, so tadi lukisan ni apa yang kita boleh buat. Okay, so selain daripada tu, yang ni kalau nampak dia besar sangat kan. So saya nak kecilkan saiz dia. Okay tak saiz dia? Okay, okay. Alright, so kita boleh padam, gunakan pemadam. Okay, saya padam dulu. Okay, dah lukis. Okay, so sambil-sambil cikgu buat ni, adik-adik pun boleh try sekali. Okay, of course siapa yang ada pensel mudah sikit. Okay, tapi yang mana tak ada pensel, okay, boleh guna dengan kita punya jari. Okay, so trace. Okay. Ada kan? Okay. Okay. Alright, so Luqman dah boleh? Boleh lukis tak? Okay, kita cuba tracing sama-sama. Okay, nanti cikgu nak tengok macam mana ataupun lukisan adik-adik semua. Doktor, boleh ke agaknya tunjuk kalau kita nak disablekan pensel tu? Sebab majoriti dia ramai yang tak ada pensel ni. Ramai yang Dia tak ada option. pensel? Maksudnya dia kalau pakai jari macam mana? Ada tips tak? Kalau Terus tekap je macam biasa. dia terus tekap je macam biasa. Kita okey, saya disablekan. Saya disablekan Apple Pencil saya. Okay. Okay, so Apple Pencil sebentar. Saya. Okay. So sekarang ni saya gunakan jari saya. Okay. So sama juga kita pergi kepada drawing. Okay, dia akan keluarkan. So nanti kita akan draw. Okay. Ini sebab saya guna pensel jari kan. Dia lepas tu jari gemuk pula tu. Jadi dia dia tak ikutlah line tu sangat. Okay, alright. Bandingkan tadi kan. Okay, apa anak-anak pelajar kita jari dia orang kurus-kurus lagi. Yang jari kurus-kurus tu mesti ikut cantik-cantik tau. Okay. Alright, ni cikgu sebab jari dah gemuk. Jadi dia tak lawa lah sangat. Okay. Alright. Okay, so kita buat dia punya kaki pula.
Okay. Alright. So kat mana lagi? Bahagian mana? Okay. Okay, so dah ni saya buat balik guna pensel sebab nak guna mata ni tricky sikit kan. Okay. Kita boleh buat pada setting. Okay. Right. Okay. Okay. Alright. So basically itu adalah okay, gambar yang kita dah draw. Okay, so katalah kita dah siap draw. Okay, so kita tekan dan kita nak tengok hasil dia kan. Okay, so kita tekan dan. Alright, so gambar asal dia kita tap. Okay, pastikan kita tap pada gambar asal, image asal tersebut dan delete. So dan kita dah ada image yang kita lukis semula. Okay, alright. So gambar ni masih kosong. Macam mana nak warna? Okay, tadi ingat kita punya tools tadi kita ada pen kan? Alright, so kita tap pada gambar tersebut dan pilih edit drawing. Okay, sebenarnya adik-adik boleh sahaja daripada lukisan tadi terus warnakan. Tapi cikgu nak tunjukkan hasil sebelum kita warna. Okay, so kita boleh colour guna crayon. Okay, so contohnya guna yang ni kan. So kita nak warnakan dia. Okay, so kita boleh tukar dia punya size. So, kita nak warna. Okay, so ni kalau nak warna lah. Okay, right. So kalau misalnya tak nak warna, okay, so kita boleh automatic nak bagi cepat. Okay, so kita boleh gunakan yang ni adalah pen. Okay, so kalau misalnya adik-adik nak warna satu-satu macam kita buat warna pensel tu, yang tu pun terpulang, tapi ini adalah cara shortcut lah nak warnakan. Okay, so nak pilih colour, kita pilih colour dia, tukar colour dia. Alright, so kita nak tukar colour dia warna hitam. Okay, alright. Right, so dia belang-belang, atas ni pun hitam. Okay, so yang mana warna hitam, semua kita gunakan. Alright, so nak tukar jadi dia kepak sayap dia. Nak jadikan warna macam kelabu-kelabu sikit. Okay, alright. Okay, so yang penting adalah bila kita lukis, kita kena make sure dia punya line tu adalah bersambung. Okay, yang ni, okay, kalau adik-adik tengok yang ni dia tak bersambung, tapi sebab kalau misalnya kita tengok pada saiz dia balik, okay, pada saiz yang biasa, dia agak bersambung lah. Jadi kalau misalnya katalah adik-adik letak warna tu, tapi dia tak boleh warnakan, so maksudnya kita kena line tu tak bersambung. Contohnya macam ni dengan macam tu. Okay, dan kita nak warnakan, okay, bulatan, right, dia boleh colour. Tapi bila line tu tak bersambung, okay, so kita letak tu bulatan dia tak bersambung, jadi kita tak boleh warnakan. Okay, so kita tak boleh gunakan pen punya function. Alright, so kita kena pastikan dia punya line tu bersambung lah. Okay, alright. Okay, so boleh teruskan untuk colour kita punya B. So yang ni warna hitam. Sakia, interrupt sekejap. Ya. Dr. Sakia Boleh. pergi dekat participant boleh tak? Sebab ada yang kata host tak add. Macam mana? Sebab ada pelajar kita, ada tak yang kat waiting ke apa? Sebab ada yang beberapa yang tak ada. Sebab dekat saya memang tak ada waiting list. Untuk sesi kita ni tak ada restriction. So maksudnya siapa-siapa boleh masuk. Tak ada. Okay. Mungkin student tu dia punya line dia slow lah tu. Nanti saya reply dalam group Telegram. Okay, thank you Dr. Sorry. So sepatutnya dia boleh terus masuk lah, tak ada sebab mungkin ada yang attempt password cerdik tu lah, C huruf besar. Okay, alright.
So ataupun kita rasa alamak kuning ni tak nak kuning lah, kita nak tukar warna. So bila pemadam, okay, so kita kalau pixel eraser ni, okay, pixel eraser maksudnya kita boleh tukar saiz pemadam dia. So kalau kita ambil yang kecil, banyak kali lah kita kena padam. Okay, tapi kalau kita ambil yang besar, besarlah saiz pemadam dia. Okay, nampak nampak saiz pemadam dia. Atau alternatively kita boleh buat object eraser. Object eraser ni kalau kita sentuh sekali je satu line, dia akan padam. Okay, so macam saya tak nak warna kuning ni, so saya nak padam, saya gunakan object punya eraser, so warna kuning tu akan terpadam. So saya nak tukar dia warna hitam. Okay, so saya pergi kepada pen warna hitam. Okay. Alright. So selesaikan. So dia punya dalam dia, hidung, merah sikit dia ni. Alright, so juga masukkan putih. Okay. Alright. Okay, so kalau dah selesai kita punya lukisan, okay, so kita boleh pilih dekat sebelah hujung, sebelah kiri, atas kiri ni ada tekan done. Okay, jadi kita akan ada satu lukisan yang baru, B yang baru. Okay, jadi kalau adik-adik ada sebarang objek yang untuk dilukis, kita drag and drop je cari lukisan tu, okay, masukkan ke dalam Keynote dan dapatlah hasil lukisan adik sendiri. Okay? Okay, ada soalan? Rakat ni okay? Semua? Boleh follow? Dah sampai? Dalam chat box okay. Okay, great. Okay. Alright. So, dalam workbook adik-adik, kalau perasan ada slide yang saya hidden kan. Okay. So, slide yang saya hidden kan tu adalah sebenarnya step yang saya dah tunjukkan sebentar tadilah. Okay, macam mana nak mulakan, macam mana nak add drawing atau add shape, lepas tu dengan drawing. Okay, so nanti saya akan tunjukkan macam mana nak tunjukkan slide yang saya dah hide kan tadi. Okay, alright. So kita dah habis but untuk drawing. So sekarang kita nak animate pula. Okay, so kita dah sampai di di yang ditunggu-tunggu. Macam mana nak animate kan? Macam mana nak gerakkan B tadi? Okay, so sekarang ni contoh dekat sini ada 2 B. Okay, ni ada dalam workbook kan? Okay, tak ada suara. Izzati boleh keluar dan masuk balik ke? Sebab macam mana yang lain? Cikgu Zat boleh dengar suara saya? Tak ada, Izzati kata tak ada suara ke? Lagi sikit tapi boleh dengar. Clear. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, so macam mana kita nak animate kan? Kita dah sampai. Okay, so dekat sini ada 2 lebah. Okay, kalau saya play kan, okay, di sini ada butang play untuk kita nak tengokkan animasi dia. Okay, so bila saya play, okay, cuma satu saja lebah yang bergerak. So lebah yang satu lagi tak bergerak. Sebabnya yang saya animate hanya lebah yang pertama sahaja. Lebah ni je saya letak animate. Okay, lebah yang kedua saya dah delete dia punya animation sebab saya nak kita buat bersama-sama. Okay, so bila kita ada satu objek yang kita nak animate kan, okay, so kita tap kepada objek tersebut, okay, dan kita pilih animate. Okay, so dalam animate, dia ada 3 cara untuk kita animate. Okay, build in. Okay, cara yang pertama adalah add build in. Okay, add actions. Dan juga add build out. Add build ini maksudnya screen kita kosong, okay, tak ada objek tersebut dan add build in tu bila kita animate kan dia akan masuk ke dalam slide kita. Okay, so untuk add action pula objek tu ataupun shape tersebut ada di dalam slide kita dan kita gerakkan sahaja. Okay, so
add wheel out pula, dia ada di dalam slide dan kita nak keluarkan dia daripada kita punya slide. Okay, so apa yang cikgu nak buat adalah kita nak cuba ketiga-tiganya dengan B tersebut. Okay, so cikgu gerakkan dia ke sini. Okay, so kita duplicate, kita nak tengok efek dia macam mana kan. Okay, kita duplicate, kita copy, paste. Okay, alright. Apa efek dia kalau kita ada 3 jenis animation tu. So kita nak cuba dengan animation yang pertama iaitu add built-in. Okay, kita pergi kepada animate dan kita pilih add built-in. Okay, so dalam pilihan add built-in ni pun ada banyak. Ada appear, ada wipe, line draw, ada iris, move in, ada wipe. So adik-adik boleh cubalah, ada banyak. So kalau yang ni cikgu nak cuba untuk move in. Okay, so nampak? Nampak tak? B tu dia datang daripada arah kiri. Masuk daripada kiri ke kanan. Okay, tapi terbaliklah sebab B kita pergerakan dia ke depan kan. Yang ni ke belakang, dia reverse pula. So kita boleh tukar, kita tap kepada bit move in tadi. Okay, dan kita boleh tukar dia punya daripada left to right kepada right to left. Ataupun kita nak jadi dia naik ke atas. Okay, so yang tu pun boleh. Okay, nak tengok sikit. So bounce on ni maksudnya dia akan ada nampak efek dia ke dalam, ke masuk dan dia akan bounce sikit. Okay, so yang ni cikgu nak off kan. Okay, dan kita boleh play dia punya duration. Okay, katalah 2 second. Okay, lebih lama dia akan jadi lebih slow dia punya movement. Okay, so kita play, kita nak tengok. Okay, sebab dia masuk tadi daripada bawah kan, kita bottom right to top left. Okay, so kita nak nampak yang lebih baik adalah daripada kanan ke kiri. So kita play semula. Okay, alright. Okay, so nampak ya, yang tu maksudnya bila kita play, B tu, lebah tu tak ada di dalam slide. Tapi kita masukkan untuk dia bergerak masuk ke dalam slide. Okay, so kita akan pergi, right. Itu ada selesai untuk B yang pertama. So kita nak tengok B yang kedua pula. Okay, B yang kedua kita nak cuba tengok dengan add action. Okay, so add action ni dia ada create path, maksudnya dia kita boleh gerak-gerakkan B tersebut. Dia ada opacity, rotate, scale, blink. Okay, so yang ni adik-adik boleh cuba. Okay, animation dia ikut kesesuaian kita punya animasi. So yang ni cikgu nak tunjukkan create path. Create path ni kita boleh lukis, maksudnya dia boleh gerak. Okay, so kita boleh lukis macam mana pergerakan lebah tersebut. Kalau kita dah okey dengan dia punya pergerakan, kita tekan done. Okay, dan sama juga tadi kita boleh sama ada nak cepatkan duration dia. Kalau kita nak lajukan maksudnya kita kena kurangkan dia punya masa. Kalau kita nak dia lebih lama, okay, kita boleh tambah dia punya masa. Okay, so yang align to path ni adalah maksudnya B tu nanti dia akan bergerak ikut kitanya. Okay, cuba kita play. Kalau align to path tu macam mana? Dia akan berpusing-pusing lah. Ikut kita punya pergerakan. Kalau kita tak on kan dia, kita off kan align to path, dia akan gerak begini. Okay, so ada perkara yang sesuai guna align to path, ada yang tak sesuai. Jadi kita kena cubalah. Okay, so sebab tu dinamakan berkreativiti kan. So kita kena cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak get kreatif, kita tak tahu macam mana bentuk dia punya animasi. Okay, so itu adalah untuk motion path ataupun action. Okay, alright. So kita nak tengok kita dah selesai untuk lebah yang kedua. Okay, alright. So kita nak tengok lebah yang ketiga ni pula. Okay, kita nak cuba animate
Macam mana add build out tu pula? Animasi add build out. So kita tekan animasi, pilih add build out. Add build out ni pun ada banyak cara. So dia ada flame, ada flash, shimmer, sparkle, vanish. Kita cuba vanish lah. Okay, kita cuba vanish kat sini. Dia hilang terus. Okay, ataupun kalau yang mudah atau adalah yang nampak logik lah untuk pergerakan bin ni adalah move out lah. Okay, so kalau move out, kita nak play kan dia. Okay, nampak B yang ketiga tu dia keluar ke belakang kan? So kita nak dia ke depan. Kita tukar dia punya direction. Okay, bounce off. Okay, gerakkan duration dan play. Okay. Alright. Okay. Alright, so kita nak play. Okay, so betul macam Cikgu Zila cakap. Kalau misalnya add build out ni, objek kita nak keluar. Objek tu berada dalam slide. Okay, tapi kita nak keluarkan. Okay, kalau kita dah kan done, maksudnya kita dah selesai animasi, kita nak cuba play. Okay, so animasi yang pertama, okay, B ni tadi bergerak. Okay, sebab ini adalah animasi yang asal kan. So kita nak tengok tadi, fokus kita adalah pada B yang dekat hujung tu tadi. Alright, so tadi kita ada 3 B. Okay, tapi sebab bila kita play, yang first tadi adalah add build in, dia nak masuk ke dalam slide. Okay, so B pertama masuk. Okay, so kita nak tengok. Animasi yang kedua, dia gerak. Okay, dia bergerak di dalam slide. Okay, so animasi yang ketiga, alright, dia keluar. Okay, alright, so kita nampak ada 3 perbezaan animasi tersebut. Okay, tapi sebenarnya dalam satu objek ni, okay, kita sebenarnya boleh kita gunakan ketiga-tiga animasi tersebut. Okay, so dekat situ adalah macam kita nak buat adalah kita animate. Okay, add action. Okay, sebab dia boleh add build in, action dan add build out pada objek yang sama. So kita create path. Okay, so saya gunakan pada objek yang pertama lah tadi, B yang pertama. Okay, so kita dah okay. Alright. Okay, so kita tengok macam mana. Okay, so ini contoh asal. Okay, ini lebah yang pertama. Okay, so lepas tu lebah yang kedua bergerak. Okay, lepas tu dia keluar. Okay, lebah yang pertama pun boleh bergerak sebab kita dah tambah tadi animation. Okay, alright. So, kita boleh juga tambah animate dan macam mana dia keluar, tadi move out. Maksudnya kita masukkan pada ketiga-tiga. Okay. Letak cut off. Saya buat laju sedikit. Alright. Okay. So, kita nak tunjukkan dia bergerak serentak. Okay. So, kita boleh edit di sini. Nampak ada 3 titik di sini. Alright. So, kita nak ada drawing untuk appear. Okay. So, dekat sini ada animation sebenarnya. Tapi sebab dia appear. So, dia appear sekejap sahaja. Alright. Okay. So, motion path. Okay. So, motion path ni yang pertama ni kalau kita nak tengok. Okay. Dia dekat mana. Okay. So, kita tengok daripada tab dekat sini. Okay. So, yang mana kita boleh gerakkan ataupun dia boleh serentakkan. Alright, so kita boleh pilih bunga ni appear serentak ataupun selepas daripada B. Okay, B ni bergerak waktu bila. So on tab adalah bila kita nak tab, okay, kalau play tu kan kita tab baru dia keluar. Kalau kita nak buat dia secara automatik, kita boleh pilih dia. Okay, kita dekat sini. Kita pilih dia dengan with. Sebab yang pertama tadi dekat sini ada after transition. Dia keluar je slide tersebut, dia akan automatically tukar ataupun appear animation tersebut. Okay, so
So motion path, okay, cikgu nak jadikan dia serentak keluar. Okay, so yang ni semua adalah B yang berlainan. Okay, so cikgu nak move in ni, motion path. Ini motion path after, move out. Okay, after. Alright. Okay, so dekat sini masa cikgu letakkan dia on tab. Okay, yang lebah kedua dan lebah ketiga ni on tab, okay, supaya kita nampak beza. So kita nak tengok play sikit. Okay, so ini lebah asal. Ini lebah pertama. Okay, so dia akan masuk ataupun bertukar pergerakan secara automatik. Okay, bila kita play. Alright, so lebah yang kedua ni tak bergerak sebab cikgu tak tekan tab lagi. Okay, cikgu tekan tab. Okay, baru dia bergerak. Okay, jadi animasi kita kena sesuaikan berdasarkan kalau kita nak buat presentation. Okay, kita nak terangkan satu persatu. Contohnya pollinator dia akan visit the flower to collect nectar. Alright, so dia punya pollen akan grains onto the anther and everything lah. So kita nak ceritakan step by step tu. Okay, jadi itu lebih sesuai kita gunakan tab. Okay, sebab kita nak tunjukkan dia punya proses yang berlaku kan. Jadi animasi yang sesuai adalah kita gunakan on tab. Tapi kalau kita nak buat animation untuk video animation macam cikgu tunjukkan tadi kan, ada digital storytelling. Okay, so lebih baik kita gunakan automatic. Okay, so dekat sini kita boleh pilih. So kalau dekat sini kita boleh turun naik ikut kesesuaian. Okay, contohnya tadi motion ini B yang kedua, B yang ketiga. Cikgu nak buat dia masuk je after transition dia dah gerak. Dan dia bergerak sekali dengan drawing ni. Okay, so kita akan tengok macam mana. Okay. Alright. Jadi animasi dia akan berubah lah. Bila berdasarkan kita punya kat mana apa animasi kita. Okay. Alright. Alright okay. So kita dah ada cover on animation. Okay, great. So kita akan tunjukkan pula untuk magic move. Okay, magic move ni kalau dekat slide cikgu, B asal dekat slide yang pertama. Okay, so kita nampak animate, kita gerakkan the B tu. Okay, nampak tak? B tu sebelah kanan tu dia kecil, yang sebelah kiri tu dia naik berpindah ke tempat yang lain. Okay, alright. So macam mana kita nak buat adalah, okay, kita ada slide asal, slide yang pertama. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat sini. Okay, pilih pada slide tersebut. Okay, adik-adik pilih kepada slide tersebut. Okay, dan pilih transition. Okay, transition ni fungsi dia untuk besarkan yang kecil ataupun kecilkan yang besar. Kita nak tunjukkan dia punya pergerakan macam tu. Okay, so kita nampak add transition. Okay, so kita pilih magic move. Okay, so lepas tu tekan tab pangkah dekat situ, dekat hujung kiri. Dan pilih duplicate slide. Okay, so sekarang ni kita pilih done. Okay, so kita ada dua slide ni. Okay, so kita nak, okay, sebab kita nak buat magic move, kita cuma edit di slide yang nombor 2. Alright, jadi kita delete. Okay, sebab kita tak nak dah. Kita tak nak lagi dah tulisan ni. Okay, so kita nak kecilkan, contohnya cikgu nak kecilkan, cikgu nak gerakkan dia ke sini. Okay, gambar ni kita boleh kecil atau besarkan ikut adik-adik nak buat macam mana. So gambar yang di luar ni, okay, so cikgu nak gerakkan ke sini. Okay, alright. So sekarang ni kita ada dua slide. Okay, kita boleh delete apa yang tak perlu. Okay, di slide yang nombor 2 dan kecil dan besarkan objek tersebut, okay, pada slide yang nombor 2. Okay, so kita nak play, kita nak tengok apa hasil dia. Okay, ini adalah slide yang pertama.
Okay, bila kita play. Okay, nampak bunga tu bergerak? Okay. Dah lebah sebelah kanan kita daripada besar dia jadi kecil. Okay. Alright. Nice kan? Okay. So itu adalah untuk magic move. Okay. So kita boleh buat pergerakan daripada slide yang pertama dan slide kedua dengan sama ada kita nak besarkan ataupun nak kecilkan. Okay. Kita boleh sesuaikanlah dengan kita punya animasi. Okay. So last topic. Okay. Bukan last topic lah. Ada lagi beberapa tapi yang kita nak buat demo. Yang lain cikgu dah sediakan YouTube. So kalau misalnya kita tak sempat sebab sekarang ni pun dah 4.20. Okay, adalah macam mana nak hasilkan GIF. Okay, so GIF ni adalah kalau adik-adik tengok, kalau kita play tadi, B tu dia ada kepak. Kan kepak dia berkipas kan sebab dia nak terbang kan. Okay, so macam kita nak animate dia. Okay, so daripada lukisan kita tadi, so contohnya ini. Kita tolong mutekan ya yang peserta. Okay. Okay. So kita ada B ni tadi. Okay. Cikgu dah bagi masuk dalam workbook. Okay. So macam mana kita nak jadikan dia GIF? Okay. So macam mana yang pertama adalah kita tap pada gambar ni sebab kita nak gerakkan kepak tu. Okay. So kita pergi kepada edit drawing. Okay. So dekat sini tadi cikgu cakap ini adalah tool lasso. Okay. So lasso ni kita boleh edit kita punya gambar. Alright. So adik-adik pergi kepada dia punya kepak ni kita pilih untuk separatekan. Okay. Lukis sekeliling dan pilih separate. Okay. So gambar ni tadi dia akan kepak dia tadi tercampurlah daripada badan B tadi. Okay. Alright. So kita buat lagi untuk kepak sebelah lagi. Okay. Dan kita separatekan. Okay. So kita ada dua kepak yang berbeza. Okay. So kita letak balik. Okay. Kalau nampak dekat sini. Okay. Kepak dia tadi dah tertindan. Jadi kita nak kepak tu naik balik. Pilih arrange. Pergi pada format. Okay, lepas tu pilih arrange dan bawa ke depan. Okay, so image dia dah okay. Okay, jadi untuk image yang kedua, sebab untuk GIF ni biasanya kalau untuk satu slide sahaja kita perlukan ada animation ataupun kita boleh gunakan lebih daripada satu slide tapi kita kena ada berbeza pergerakan lah. Okay, so kita duplicate slide tersebut. Okay. Alright, so ini slide yang sama tadi. So kita nak gerakkan, nak nampak dia punya ilusi bergerak tu. Okay, kita rotate. Ingat tadi kan kita rotate macam mana? Kita tap pada satu objek tu. Lepas tu kita satu lagi jari, kita rotatekan. Okay, so yang ni pun kita tap. Okay, so kita gerakkan sedikit dia punya part. Okay, so kita nak tengok dia punya hasil dia. Okay, pergi kepada slide yang pertama, slide kedua. Slide pertama, slide kedua. Laju-lajukan, tukar. Nampak dia macam, jadilah kan, nampak macam kepak tu bergerak. Okay, alright. So macam mana kita nak convert dia jadi GIF? Okay, sebelum kita convert jadi GIF, kita supaya mudah kita nak letakkan animasi ni di mana-mana, adalah kita tukar dia punya background. Okay, pergi kepada format, okay, pada brush tadi, okay, untuk tukar dia punya format kan, okay, pilih background. Okay, dekat background, kita pilih kepada no fill. Okay, background dia akan jadi nampak warna hitam. Okay, jangan risau. Okay, so kita boleh teruskan. Untuk slide yang kedua, pilih kepada brush. Okay, background kita tukar kepada no fill. Alright, slide cikgu adalah slide 30 dan slide 31. Okay, so yang ni kena ingat ya. Okay, sebab kita akan gunakan slide 30 dan 31 sahaja. Okay, dan adik-adik kena ikutlah
slide adik-adik nombor berapa? Okey. Seterusnya, kita pilih macam mana nak export jadi GIF. Okey, kita pilih ada 3 dot button top right ni. Okey, dan pilih export. Okey, so kita dah pilih export, kita pilih animated GIF. Okey, so ingat tadi cikgu kata kita kena ingat kita punya slide number 30 dan 31. Okey, jadi kita pilih 30 ke 31. Okey, sepanjang yang cikgu cuba, GIF ni maksimum kita boleh buat sampai 12 slide sahaja. Kalau kita ada banyak pergerakan lah. Okey, maksimum 12 slide. Jadi kalau lebih daripada tu, cikgu pernah cuba dan dia tak berjaya. Okey, jadi adik-adik kalau misalnya 3, 4, 5 ada pergerakan, kita boleh buat lah. Okey, ada 3 dot. Okey. Alright. Okey, so dekat sini adalah auto advance ni adalah berapa timing. Kita nak dia laju ataupun dia kepat, perlahan je ke atau laju. Okey, kita gerakkan dekat sini. So lagi lama, lagi laju lah, lagi lambat lah. Okey, dan pastikan dekat sini kita pilih transparent background. Okey, so dah cikgu pilih export. Okey, pilih continue. Okey, nanti kita ada save image. Alright, so image atau GIF telah di save di dalam foto. So kalau kita tengok foto, dekat foto, cikgu tengok foto. So ini adalah kita punya GIF tadi. Dah jadi GIF adik-adik. Okay, so macam ni kita nak tambah ke dalam slide kita. Okay, kenapa cikgu kata kita nak kena ada transparent background adalah, okay, katalah kita masuk ke slide yang baru. Kita tambah slide yang baru, pilih blend. Okay, so macam mana nak masukkan gambar daripada foto ni, kita boleh drag sahaja ke dalam kita punya Keynote. Okay, so kita play. Dia boleh play kan? Okay, tapi bayangkan kita punya background kita bukan putih, tapi dia ada color. Okay, warna biru. Okay, so kalau kita tak buat transparent background tadi ataupun no fill, nanti kotak dia ni, kotak biru ni akan warna putih. Ada putih, tak cantik. Okay, so sebab tu kita kena ada transparent punya background. Okay, alright. So satu lagi adalah dekat export ni tadi, okay, selain daripada GIF, kita boleh export sebagai PDF, okay, sebagai PowerPoint, sebagai movie, okay, ataupun image. Okay, so kalau misalnya PDF ni, the whole kita punya presentation slide ni kita boleh convert kepada cikgu, kepada PDF dan boleh submit kepada cikgu. Okay, so kalau movie, nanti kita akan belajar movie editing nanti esok ya Cikgu Zakia? Ataupun minggu depan? Minggu depan Cikgu Zakia. So kita akan buat, so kita boleh buat movie. Okay? Alright. So selain daripada itu, kita boleh masukkan audio juga. Okay, saya akan sharekan cara merakam audio ni di dalam Telegram nanti. Okay, macam mana kita nak rakam suara. Okay, so saya demo dulu. Okay, dekat tab plus ni. Right, so kita ada, tadi kita dah buat macam mana kita nak masukkan drawing kan. Right, so kita nak masukkan audio ni, kita boleh pilih record audio. Okay, so kita boleh record audio apa audio kita di dalam kita punya Keynote. Alright, okay, jadi sekejap cikgu pilih yang ni lah. Okay, dan cikgu pilih untuk record audio. Alright, so di sini ada record. Okay, so kita boleh cerita pasal apa kita punya content presentation. So nak masukkan suara. Okay, alright. Okay, pollinator visit flower to collect nectar. Alright, so tu contoh.
Okay, apa audio yang kita nak masukkan ataupun kita boleh juga masukkan bunyi. Okay, yang masukkan bunyi tu nanti kita akan belajar esok macam mana nak dapatkan audio, nak create audio di GarageBand dan kita boleh masukkan audio tersebut di sini. Okay, so kita boleh preview. Okay, pollinator visit flower to collect nectar. Okay, so kita boleh edit. Okay, so edit ni kita just tarik je dekat sini. Okay, so kita boleh frame. Okay, so kalau kita dah okay, kita boleh preview semula. Okay, pollinator visit flower. Okay, so saya just tekan insert. Alright, so dekat sini dia ada audio. Okay, so untuk playkan dia sama juga. Kalau kita ada objek sebab dekat sini kita ada GIF dan kita ada audio. So macam ni kita nak gunakan atau gerak, okay, sebab dekat sini, okay, kalau kita play, okay, kita cuma playkan GIF. Okay, dan saya tap lagi sekali. Okay, pollinator visit flower. Right. So yang tu adalah kita kena tap. So kita macam mana nak edit supaya audio tu dan GIF tu bergerak serentak adalah yang dekat sini. On tap after transition, okay, recording, kita pilih with. Okay, so animation ni maksudnya kalau with animation yang pertama ataupun pergerakan pertama dengan pergerakan objek yang kedua tu dia berlaku serentak. Kalau after maksudnya pergerakan pertama akan habis dahulu baru pergerakan ataupun animation yang kedua akan berlaku. Alright, so kita boleh pilih lah sama ada kita nak with ataupun kita nak after. Alright, kalau kita preview. Okay, pollinator visit flower to collect nectar. Alright, okay, so maksudnya dia berlaku serentak. Bila kita play saja, audio tu berlaku serentak. Okay, so nanti saya akan kopikan, sharekan link tersebut. Okay, kita play sedikit. Hello, saya adalah Tak ada suara Dr. Zakia. Sorry. Okay. Sorry. Okay, last untuk export. Okay, export ni adalah macam mana kita ada banyak slide tadi, macam mana kita nak export. Okay, so ada juga YouTube yang cikgu tutorial yang cikgu akan share nanti dalam Telegram. Okay, tapi basically contohnya kita ada slide ni tadi. Okay, ada 3 slide ni yang macam cikgu tunjukkan tadi, macam mana nak export dia kepada movie. So kita kena ingat kita punya slide ni 11, 12 dan 13. Slide cikgu lah. Okay, dia ikut pada slide adik-adik macam mana. So tadi kita export animated GIF tadi gunakan 3 dot ni tadi kan. Okay, untuk convert ataupun export pada movie pun kita pilih 3 dot button. Okay, kita pilih export. Okay, untuk GIF kita pilih animated GIF. Tapi untuk movie kita pilih sebagai movie. Okay, so yang paling mudah kalau kita ada satu slide yang panjang, kita punya slide range tu dia akan convert lah the whole slide sebagai movie. Tapi untuk contoh cikgu ni cuma slide 11 sampai slide 13 sahaja. Okay, so kalau adik-adik nak buat movie, better kita convert dia punya clips ataupun video ni, export movie dia dalam size yang kecil sebab nanti mudah untuk kita edit. Okay, so kalau kita nak pilih go to the next slide, kita boleh letak kosong. Okay, kosong saat ataupun biasa saya letak 1 atau kosong lah. Okay,
Alright, dan kita pilih export. Okay. Alright, dia export, dia akan export dan save di dalam kita punya foto galeri. Alright, continue. Okay, dan selesai kita sebagai video. Alright, so kita cuba, kita tengok kita punya foto galeri. Okay, alright, so ini adalah recent. So kita play. Of course dia tak ada suara sebab kita belum masukkan suara. So macam mana nak masukkan suara? Nak masukkan suara dia nanti masa kita edit dalam iMovie jadi pengarah muda sesi yang ketiga dengan dengan Cikgu Zakia. Macam mana nak masukkan audio. So kita boleh masukkan di situ, belajar di situ lah. Okay, so cikgu rasa itu sahaja. Okay, so adik-adik yang dah cuba hari ni, okay, apa yang adik-adik dah cuba hari ni boleh sharekan di Padlet. Okay, so boleh klik di digital yang ni saya cuba copy. Jangan live dulu boleh sebab nanti kita ada kehadiran. Okay, sekejap ya. Sebab saya nak cuba. Okay, kita boleh open link dekat sini. Okay, so ini adalah Padlet. Adik-adik boleh sharekan kreatif, ilustratif, interaktif dan animasi dengan Keynote. Okay, so adik-adik tambah dekat sini. Okay, masukkan adik-adik punya gambar. Alright, foto library. Pilih foto library dan pilih kita punya GIF. Okay, so tuliskan nama adik-adik. So dan pilih publish. Okay, boleh? Okay, nanti cikgu ada, okay, saya cikgu dah sharekan link Padlet tu di dalam chat. Okay, dan adik-adik nanti boleh share dalam Padlet. Kita boleh tengok sama-sama lah. Okay, so tak semestinya guna contoh yang cikgu bagi. Okay, tapi adik-adik boleh cuba untuk buat GIF yang lain, animasi yang lain, lukisan yang lain juga. Okay, so saya rasa itu sahaja. Ada soalan yang boleh cikgu bantu? Saya share juga slide, Doktor. Okay, saya stop sharing ya. Okay. Okay, macam mana adik-adik seronok tak? Banyak tak kita belajar? Bagi thumb sikit. Seronok. Okay, good. Okay. Jadi, kalau seronok, okay, nanti kita akan kongsikan semua hasil adik-adik semua dalam Padlet yang Dr. Zakia share tadi. Okay, Doktor boleh saya take over Boleh, silakan. Okay, sebab ramai yang request nak keluar, jadi saya takut nanti kita tak ada masa untuk ambil kedatangan, kehadiran So ni nanti kita akan sharekan link untuk letakkan hasil kerja anda di dalam Padlet untuk semua sesi. Bukan sesi Dr. Zakia je, tapi sesi yang kedua, ketiga dan yang keempat. Okay. Jadi untuk bengkel yang seterusnya, kita akan bersama-sama mencipta rentak muzik. Macam mana nak create song, rentak muzik menggunakan GarageBand yang akan disampaikan oleh Dr. Harwati Hashim daripada UKM. Okey, dan untuk kehadiran pada hari ini. Minta maaf ya. Minta maaf, tolong tutup. Okey. Ni excited sangat ni. Kristina? Kristina? Okey. Kristina, okey. Thank you Kristina. Okey. So ini adalah link kehadiran untuk kehadiran pada hari ini. Cikgu akan copy juga dan masukkan di dalam chat box sebentar lagi. Okey. Dan dah dapat buka tak? Boleh buka tak? Cikgu kena copy dulu. Okey. Kejap copy link. Okay, Cici dah masukkan dalam chat box. Ini adalah untuk link kehadiran pada hari ini. Dan sekarang adalah untuk sesi fotografi. Boleh tak cikgu nak minta semua untuk onkan kamera. So kita akan bergambar bersama. Okay.
Dr. Zakia? Ya. Dengarkan. Okey. Anak-anak dengar. pelajar, tolong bukakan kamera. Jom kita ambil gambar bersama. Kita ambil gambar sama-sama. Ada? Semua malu ke? Okey. Boleh? Thank you. Siapa ni? Alia. Oh, tak ada kamera. Okey, okey. Yang lain? Bukalah kamera. Afiq, Irene, Alia, Adia. Ramai ni. Azian, Emilia, Erika. Okey. Fatul Rahman. Sudah cikgu. Oh, sudah cikgu. Okey. Good. Kita at least kita ambil yang pertama dulu. Barulah nampak muka masing-masing. Siapa lagi? Faris, Hanif, Suzati, Kristina, Irina. Irene, Ain. Buka kamera kejap. Yang mana guna iPad? Apa? Yang boleh, kita boleh screenshotkan. Link kehadiran tak ada masalah semua dah isi. Ada masalah tak? Tak ada Okey, so untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, cikgu nak mengucapkan tahniah sangat-sangat kepada adik-adik pelajar kerana sudi luangkan masa. Okey, sebab benda ni skill bila kita kata skill, kemahiran, dia perlukan latihan yang banyak. Kalau nak jadi expert macam Dr. Zakia tadi, buat B2 terbang ke sana kemari, buat benda lain, gajar di sana, kena banyak buat latihan. InsyaAllah kami cikgu boleh bantu. Kalau tak kat mana-mana, jadi utarakan saja dalam grup Telegram dan kita akan cuba untuk bantu. Okay. So untuk akhirnya cikgu, Dr. Zakia ada apa-apa last pesanan? Saya ada pesanan apa kita dah buat tadi, kita buat deal, kita buat animasi. Bolehlah convert kepada movie ataupun adik-adik cuba savekan dia sebagai foto. Lepas tu kita share kan dekat dalam Padlet. Okay? So kena cubalah. Okay. So jangan lupa besok kita ada satu lagi sesi menggunakan GarageBand. So tetapkan waktu yang sama, okay, menggunakan apps yang sama, website, dan kita akan bersiaran esok. So cikgu akhirkan pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Terima kasih semua. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Ada Cikgu Zat boleh copy balik link kehadiran ke? Ada yang minta link kehadiran. Okey. Sekejap. Okey. Pastikan adik-adik semua dah isi link kehadiran ya. Okey, terima kasih semua. Okey, dah masukkan dah dekat dalam chat Okey, so Izzati dapat ke? Okey, good. Ada lagi ke? Ada lagi yang tak dapat? Okey. Kita tunggu dalam 5 minit lagi untuk yang mana masih mengisi masalah kehadiran kan? Kalau ada soalan nak tanya, cikgu ada di Telegram, boleh tanya. Okay, kalau rasa macam malu nak tanya dekat sini, boleh dekat Telegram pun boleh tanyalah. Okay, so kita boleh belajar bersama-sama. Okay. Oh, tak dapat nak tulis kehadiran. Okey. Dekat chat box tu buka link tu je.
Okay, Anur boleh tak? Anda tekan link tu dan isikan. Done. Okay, good. Aktif. Okay. Okay. Macam mana yang lain? Yang lain dah isi kehadiran ke? Done. Okay, good. Okay. Dr. Zakia, Cikgu Zakia. Double Zakia. Sama-sama. Okay, sama-sama semua. Terima kasih kerana join petani. Anu tadi okey tak? Dah isi tak? Done. Okay, done. Okay. Okay, baik. Jumpa besok. Ya, jumpa besok. Jumpa Bye. esok. Okay. So ada ramai lagi dalam ni. Ada dah isi ke? Macam mana? Kalau dah isi dan tak ada masalah, kita boleh tutupkan Webex ni. Kita boleh end the meeting. Okay, rasanya okey kot. Rasa okey ya? Okay, thank you Dr. Zakia. Okay, terima kasih. Bye. Cikgu Zakia. See you. Okay. Bye. Saya tunggu 3 minit Bye. lagi untuk endkan meeting. Sebab Okay, takut kita tunggu ada sama-sama. yang minta. Sebab takut ada yang minta kehadiran kan. Sebab tadi nampak Betul, perasan betul. ada beberapa yang keluar sebelum link kehadiran. Okay, betul-betul. Okay. Terima kasih Hayati. Terima kasih Hanis. Nah. Okay. Welcome. Okay. Jadi jangan lupa share hasil di Padlet ya. So, saya rasa nampak macam semua dah isi, tak ada masalah. Okay, saya end meeting. Okay. Okay. Assalamualaikum. Salam Terima kasih semua. semua. Okay, bye.